الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Mimbar hari ini akan memperkatakan khutbah bertajuk Iman yang Mantap, Umat Cemerlang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, salah satu permasalahan yang paling penting untuk disedari oleh umat Islam ketika ini ialah tentang Ghazwatul Fikr, yakni penjajahan pemikiran yang berkaitan dengan pelbagai kehidupan manusia. Ghazwatul Fikri atau teori pengaruh ini telah menyebabkan sebahagian dari umat Islam ini terjebak dengan budaya kebebasan melampau sehingga tergelincir dari sempadan ajaran agama Islam yang sebenar. Persoalan ini timbul mengenai isu ini ialah apakah yang menyebabkan perkara ini terjadi. Secara ringkasnya, mimbar yang mulia ini ingin berkongsi pandangan. Antaranya, pertama, akibat jauhnya umat Islam dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, di mana terdapat segelintir umat Islam yang meninggalkannya. Kedua, tidak dapat menilai pertembungan antara hak dan batil, yaitu keimanan dan kekufuran. Ketiga, tafriqiyah, yaitu terjadinya perpecahan di kalangan umat itu sendiri. Dan keempat, taqlidiyah, yaitu mengikut tanpa berpegang kepada prinsip agama yang sebenar. Akibatnya terdapat manusia yang tidak mampu membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Bagi mereka yang tidak mendapat nur hidayat petunjuk, mereka menganggap kebenaran itu bagaikan ranjau-ranjau yang berduri. Sebaliknya, mereka merasakan bahawa kesesatan dan kekeliruan bagaikan taman indah yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Mereka telah dikelabui oleh pemandangannya dan dipengaruhi oleh musuh durjana, yaitu syaitan laknatullah. Ingatlah bahawa dalam sejarah kewujudan dunia didapati syaitan dan iblis merupakan makhluk pertama yang berada dalam kesesatan dan kemungkaran, serta berazam akan menyesatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Yang bermaksud, syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, untuk menjadi umat yang cemerlang, maka umat Islam perlu bijak memanfaatkan akal fikiran. Jangan terjebak dengan hasutan iblis dan syaitan. Harus diingat bahawa umat Islam yang bijak sentiasa memanfaatkan akal fikiran sebagai pemangkin kepada modal insan yang cemerlang bagi menjana umat gemilang. Modal insan yang cemerlang hanya dapat dilahirkan jika anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling bernilai, yaitu akal, dimanfaatkan dengan baik. Amalan memelihara akal dapat dilakukan dengan penghayatan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran
di samping mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, jika umat Islam mempunyai tanah yang luas namun tanpa menggunakan akal, ia tidak akan dapat dimakmurkan sebagai sumber rezeki. Bahkan dengan akal yang bijak juga, lautan yang luas boleh menjadi wadah pencetus sumber rezeki kepada nelayan. Justru mimbar menyeru kepada umat Islam sekalian agar menghindari sifat-sifat keji seperti malas bekerja, saling melemparkan fitnah, mengadu domba, banyak berangan-angan, terlibat dengan aneka ragam kemaksiatan dan terpengaruh dengan ajaran sesat dan meragukan, serta terikut-ikut dengan budaya barat yang merayakan hari tertentu. Sebagaimana pada hari yang mulia ini, kita umat Islam sedang berada di masjid untuk mendengar ucapan khutbah dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mungkin di luar sana ada segelintir muda-mudi Islam yang terlibat dengan majlis sosial seumpama Valentine Day yang dirayakan oleh pasangan kekasih. Majlis sosial seumpama ini dilihat sebagai satu langkah permulaan ke arah peningkatan gejala sosial seperti penipuan, kecelaruan mental disebabkan alkohol, menggugurkan kandungan dan membuang bayi, dan lain-lain lagi gejala negatif yang boleh mengundang kepada bala bencana dan keruntuhan akhlak muda-mudi. Justru kepada seluruh umat Islam sekalian, marilah sama-sama kita memandang ke hadapan dengan berfikiran positif untuk membentuk jati diri sebagaimana umat Islam yang boleh dicontohi oleh seluruh umat manusia sejagat. Persoalan besar timbul ialah apakah yang menyebabkan gejala negatif seumpama ini terus berlaku? Jawapannya ialah kerana kualiti keimanan umat Islam yang lemah dan kekaburan kita dalam menggalakkan prinsip asas agama menjadi tunjang kehidupan seorang Muslim. Dengan ini kita terpesong daripada cara hidup yang sebenar. Ingatlah bahawa agama Islam sangat mengambil berat dalam memperbetulkan pegangan akidah umatnya, supaya pandangan dan sikap mereka menjadi lurus dan tasawur mereka tentang sesuatu perkara menjadi jelas dan tepat. Janganlah kita mencontohi tingkah laku umat jahiliah terdahulu yang menganggap persoalan akidah hanya sekadar mengumumkan identiti diri dan melahirkan perbuatan baik sahaja, sedangkan hakikat iman ialah paduan antara keyakinan di hati tentang dasar akidah dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala tegahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuannya. Ayat ini mengisyaratkan bahawa kualiti iman boleh diukur dengan dinilai melalui amalan seharian kita. Kuantiti yang banyak dihasilkan dengan norma-norma kebaikan yang berkualiti dilaksanakan oleh seorang, maka dengan itu tinggilah pula darjat keimanan yang dimiliki, dan begitulah sebaliknya. Oleh itu iman yang sebenar adalah merupakan penjana kekuatan dan kecemerlangan umat. Justru bagi menyelamatkan agama dan umat dari terus musnah akibat kesan melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan akidah dan syariat, mimbar menyeru kepada semua pihak agar menjauhkan diri dari semua perkara yang membawa kerosakan dan kelalaian. Janganlah kita terlibat dengan budaya songsang yang boleh melemahkan umat dan menyesatkan. Hadirkan rasa benci dan jijik kepada aktiviti yang menyalahi akidah, syarak dan tamadun manusia. Hindarilah diri dari perbuatan yang ditegah seperti upacara percampuran bebas lelaki dan perempuan, minum minuman yang memabukkan, mengadakan acara sosial yang melampau, yang mana semuanya akan menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam yang sebenarnya.
Keadaan ini memperlihatkan umat Islam semakin lemah dan tiada jati diri Islam. Bayangkanlah apakah yang bakal terjadi bagi masa depan umat Islam, terutamanya kepada generasi muda pada hari ini, jika budaya kesesatan ini terus dijadikan amalan. Sudah pastilah musibah yang lebih besar akan berlaku dalam negara ini, seperti porak-poranda dan kemusnahan akhlak akan berleluasa berlaku dalam masyarakat, kerana generasi muda inilah cermin masa hadapan sebuah negara dan bangsa. Justru wahai ibu bapa dan muda-mudi sekalian, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri untuk meningkatkan tahap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan membudayakan budi pekerti yang luhur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah, iman yang mantap juga perlu kepada ilmu yang benar dan tidak menyeleweng. Betapa banyak orang yang belajar ilmu, tetapi ramai pula yang menjadi sesat dengan salah faham terhadap ilmu yang mereka pelajari, atau amal dengan amalan, atau yang mereka berzikir dengannya. Antaranya berlaku dalam sebahagian bait-bait ayat berzanji yang biasa dibaca sempena perayaan Maulid Rasul. Kebetulan pengarangnya merupakan seorang pendukung fahaman Nur Muhammad. Konsep Nur Muhammad adalah perkara karut yang disalah tafsir oleh setengah puak tarikat Sufi dan juga Syiah ekstrim. Mereka mendapat idea ini daripada sisa dan kesan ajaran Hindu dan budaya Yunani purba. Hadis mengenai Nur Muhammad adalah maudhu' dan palsu. Puak Syiah menggunakannya untuk meluluskan akidah mereka terhadap al-imamah, yakni kepimpinan, manakala puak Sufi menggunakannya untuk maslahat al-wilayah atau kewalian, di mana beberapa konsep antara dua puak ini hampir atau ada persamaan tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi apabila ditanya, benarkah Nabi Muhammad makhluk mula-mula dijadikan Allah dan adakah baginda dijadikan dari bercahaya, beliau menjawab dengan panjang menafikan perkara ini. Antara lain beliau menyebut bahawa hadis-hadis yang dipegang oleh golongan yang mengatakan Nur Muhammad adalah makhluk yang terawal dijadikan dan Nabi Muhammad dijadikan daripada nur adalah hadis yang tidak sahih. Manakala hadis-hadis yang menjelaskan mengenai makhluk terawal dijadikan bertentangan antara satu sama lain. Tidak sabit satu dalil pun yang menyatakan Rasulullah SAW sebagai makhluk Allah yang pertama terawal sekali. Sebaliknya, apa yang sabit secara mutawatir ialah Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari Bani Hashim dari kaum Quraisy. Baginda dilahirkan dari dua ibu bapa, Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab di Makkah pada tahun gajah. Baginda dilahirkan dan membesar sama seperti manusia lain, diutus sama seperti nabi-nabi lain. Baginda hidup sama seperti orang lain hidup, dan baginda adalah pilihan Allah yang paling mulia. Contoh-contoh hadis yang dikatakan menyeleweng termasuklah kuntu nabiyyan wala arda wala ma'a wala tin. Hadis yang bermaksud aku telah jadi nabi sedangkan masa itu belum ada bumi, belum ada air dan tanah. Termasuk juga hadis lain yang banyak lagi yang menyebut tentang perkara yang kecelaruan akidah. Contoh hadis lain termasuklah yang berbunyi laulaka lama khalaqat al-aflak. Jika tidak kerana engkau wahai Muhammad, tentu aku tidak mencipta cakrawala. Hadis yang demikian telah pun diterangkan oleh hadis sahih yang berbunyi sabda Rasulullah SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turabin la fadla li arabin ala ajamin illa bitaqwa. Yang bermaksud sabda Rasulullah SAW, semua kamu manusia termasuk Nabi Muhammad adalah dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab di atas bangsa Ajam kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini, sekali lagi mimbar menyeru semua pihak, marilah sama-sama kita memantapkan iman kita, keluarga dan masyarakat kita demi masa dan agama, masa depan agama, umat dan negara kita dengan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, sebagai ibu bapa kita bertanggungjawab
memastikan anak dididik dan dibimbing dengan ajaran Islam yang sebenar. Kedua, umat Islam khususnya remaja dilarang meniru amalan atau budaya kaum musyrik. Ketiga, menanam rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Keempat, menjauhi aktiviti bergaul bebas dengan pasangan yang bukan muhram dalam menyambut majlis tertentu dan seumpamanya. Kelima, meninggalkan sambutan atau perayaan yang tiada dalam syariat Islam serta mendedahkan kepada kerosakan iman. Marilah sama-sama kita mengambil iktibar, mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar dengan menutup segala pintu maksiat dan kemungkaran dan kesesatan, sentiasa memerhati gerak-geri anak-anak muda kita, sama dari tingkah laku dan pergaulan harian mereka, dengan siapa mereka berkawan, ke mana mereka pergi dan sebagainya. Jadikanlah kehidupan kita sebagai satu ibadat yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, yang bermaksud, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tutuplah kejahatan itu dengan cara-cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dengannya bermusuh seolah-olah telah menjadi rakan yang sangat rapat. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan tumbuhnya mahat tahfiz termasuk Darul Quran, Darul Hadis dan lain-lain dalam negara ini adalah menjadi harapan umat Islam agar hadis-hadis yang dikaji, dihafal akan menambahkan lagi petunjuk dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala di samping amalan-amalan umat Islam, terhindar dari sebarang penyelewengan akidah. Para ulama Islam haruslah bersedia mengembalikan tenaga, menjernihkan keadaan dan memacu umat Islam ke arah kecemerlangan akidah dan amalan harian. Janganlah ada di kalangan golongan agamawan pula yang ketinggalan dalam hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ja'al haqq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ikhwanil muslimin, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala haitsuma kuntum wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui dan maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك أمقسم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان برليشة ولي أحد اسمه الأمير تكون الحاج عبد الملك ابن المرحوم السلطان برليشة. اللهم منحهما الرشاد ووفقهما عد للسداد وأصلح بهما العباد والبلاد واجعل تقوى لهما خرزات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.